Hai, bersama saya Cikgu Aiza Aizinin dalam Sains Tingkatan 1 bagi bab 5, subtopik 5.2, 3 keadaan jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu dan lain. Apabila haba dibekalkan, maka zarah jirim akan bergerak dengan lebih laju kerana menerima tenaga haba. Tetapi apabila tenaga haba hilang atau disejukkan, maka zarah akan bergerak dengan lebih perlahan. Berikut adalah animasi pergerakan zarah jirim yang sentiasa berlanggar antara satu dan lain. Bagaimanakah hendak melukis zarah bagi jirim? Zarah jirim bentuknya adalah bulat dan setiap jirim mempunyai susunan zarah yang berbeza-beza. Seterusnya, kita akan lihat perbandingan sifat di antara tiga keadaan jirim. Sifat bagi pepejal, cecair dan akhir sekali gas. Bentuk bagi pepejal adalah tetap seperti buku, manakala cecair adalah mengikut bentuk bekas seperti air kopi dan gas juga mengikut bentuk bekas yang diisi seperti wap air yang telah dibebaskan sewaktu proses pendidihan. Manakala jisim bagi pepejal adalah tetap sama seperti jisim cecair, tetapi gas jisimnya tidak tetap. Seterusnya, kita bergerak kepada isi padu. Isi padu pepejal adalah tetap, manakala cecair juga tetap, tetapi gas isi padunya adalah mengikut bentuk bekas. Kebolehmampatan. Pepejal tidak boleh dimampatkan seperti buku. Kita tidak akan boleh memampatkannya kerana telah mempunyai bentuk yang tetap. Tetapi cecair masih boleh dimampatkan tetapi sangat sukar. Manakala gas boleh dimampatkan seperti mana kita memampatkan angin bagi tayar basikal. Di situ menunjukkan bahawa gas boleh dimampatkan. Seterusnya, kita akan lihat ruang antara zarah. Bagi pepejal, ruangnya sangat kecil. Anda boleh lihat pada gambar rajah ini di mana ruang di antara zarah adalah sangat kecil kerana ianya tersusun rapat. Manakala cecair, ruang di antara zarah adalah sederhana, kerana ianya agak berjauhan berbanding susunan bagi zarah pepejal. Bagi gas, ruang antara zarah sangat besar. Susunan antara zarah bagi pepejal adalah sangat rapat, manakala cecair rapat, iaitu sederhana rapat jika dibandingkan dengan pepejal. Manakala gas, ianya sangat berjauhan di antara satu dan yang lain. Bagaimana dengan pergerakan zarah? Bagi pepejal, ianya bergetar pada kedudukan yang tetap. Mengapa? Kerana susunan zarahnya terlalu rapat, menyebabkan zarah ini tidak boleh bergerak. Maka ianya hanya bergetar. Seterusnya, cecair, ianya bebas bergerak, boleh menggelusur antara satu sama lain dan juga berlanggar kerana susunannya agak berjauhan jika berbanding dengan susunan zarah pepejal. Manakala pergerakan zarah bagi gas adalah sangat laju dan bebas bergerak secara rawak dan boleh berlanggar antara satu sama lain. Mengapa? Kerana ianya tersusun sangat jauh antara satu dan yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada perubahan keadaan jirim bagi pepejal, cecair dan juga gas. Sebelum itu, pelajar sila lihat di sudut kiri anak panah yang berwarna merah menunjukkan bahawa tenaga haba telah diserap, maka tenaga kinetik akan bertambah. Sebaliknya, bagi anak panah yang berwarna biru menunjukkan bahawa tenaga haba telah dibebaskan, maka tenaga kinetik akan berkurang. Perubahan keadaan jirim dari pepejal kepada cecair dinamakan sebagai proses peleburan, di mana ia melibatkan penyerapan tenaga haba, maka tenaga kinetiknya akan bertambah. Sebaliknya,
Perubahan keadaan jirim cecair kepada pepejal dinamakan sebagai proses pembekuan, di mana tenaga haba akan dibebaskan, maka tenaga kinetiknya akan berkurang. Pembekuan berlaku pada suhu 0 darjah Celsius. Seterusnya, kita lihat keadaan jirim perubahan cecair kepada gas. Proses yang berlaku ialah pendidihan ataupun penyejatan. Perbezaan bagi pendidihan dan penyejatan ialah pendidihan berlaku pada suhu 100 darjah Celsius, manakala penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Kedua-dua proses ini akan melibatkan penyerapan tenaga haba, maka tenaga kinetik akan bertambah. Sebaliknya, proses perubahan gas kepada cecair dinamakan sebagai proses kondensasi, di mana tenaga haba akan dibebaskan, maka tenaga kinetik akan berkurang. Sebaliknya, proses perubahan pepejal kepada gas mahupun gas kepada pepejal dinamakan sebagai proses pemejal uapan. Seterusnya, kita akan lihat animasi bagi 3 keadaan jirim. Yang pertama ialah cube ice yang merupakan jirim pepejal. Didapati zarahnya tidak bergerak bebas kerana hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Sekiranya kita tuang ke dalam bekas yang lain, bentuknya tidak berubah. Seterusnya, kita akan lihat animasi bagi keadaan cecair. Bagaimana zarah-zarahnya? Jelas kelihatan bahawa zarah cecair sentiasa bergerak bebas dan boleh berlanggar antara satu sama lain kerana susunan zarahnya yang agak berjauhan jika dibandingkan dengan pepejal. Cecair akan mengikut bentuk bekas yang diisinya, kerana cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Seterusnya, kita akan lihat keadaan bagi gas. Didapati zarah-zarah gas bergerak rawak dengan laju dan berlanggar antara satu sama lain. Ianya perlu ditutup. Seterusnya, sekiranya kita tuangkan gas ke dalam bekas yang lain, sepatutnya ia akan mengikuti bentuk bekas yang diisi. Namun, animasi ini menunjukkan bahawa gas telah tersebar keluar kerana kebolehannya untuk mengalir. Baiklah, seterusnya kita akan lihat animasi bagi 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Dalam animasi ini, anda akan lihat perubahan suhu disebabkan oleh pembebasan tenaga haba ataupun penyerapan tenaga haba. Yang pertama ialah solid, iaitu pepejal diwakili oleh ais. Jelas kelihatan bahawa susunan zarahnya adalah rapat dan hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Manakala liquid, iaitu cecair, susunan zarahnya adalah berjauhan dan bebas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu dan yang lain. Begitu juga dengan gas, susunan zarahnya berjauhan dan bebas bergerak dengan laju secara rawak dan berlanggar antara satu dan yang lain. Bagaimana jika saya tukarkan pepejal, iaitu ais ini, kepada liquid cecair? Fasa ataupun proses perubahan ini dinamakan peleburan. Jelas kelihatan pada graf ini perubahan suhu, ya. Dan akhirnya proses peleburan ini berlaku pada 0 darjah Celsius. Jelas kelihatan bahawa penyerapan tenaga haba telah pun berlaku. Seterusnya, kita lihat bagaimana jika cecair ditukarkan kepada solid, iaitu pepejal. Proses ini dinamakan proses pembekuan, di mana proses pembebasan tenaga haba telah pun berlaku, maka tenaga kinetiknya juga berkurang. Proses pembekuan ini berlaku pada 0 darjah Celsius. Seterusnya, bagaimana jika liquid ataupun cecair ini ditukarkan kepada gas?
iaitu proses ini dinamakan sebagai proses pendidihan. Jelas kelihatan perubahan pada graf, perubahan suhu yang berlaku. Proses ini berlaku sehingga 100 darjah Celsius, iaitu proses pendidihan berlaku pada 100 darjah Celsius. Ianya berlaku kerana berlakunya penyerapan tenaga haba, maka tenaga kinetiknya akan meningkat. Seterusnya, bagaimanakah bau tersebar? Contoh bau adalah bau sewaktu kita memasak, sewaktu menyembur pewangi dan juga semburan tin aerosol. Penyebaran bau berlaku disebabkan oleh saraf bau yang halus bergerak secara rawak dalam pelbagai arah, maka zarah itu akan tersebar dalam zarah udara. Seterusnya, proses resapan berlaku. Apa itu resapan? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah cirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Sebagai contoh, kita sembur minyak wangi, maka minyak wangi itu akan bergerak tersebar dari kawasan yang tinggi kepekatannya ke kawasan yang kurang kepekatannya. Seterusnya, kita akan lihat kadar resapan dalam pepejal, cecair dan juga gas. Bagi pepejal, sebelum eksperimen, kita masukkan haplocuprum 2 sulfat yang berwarna biru di dalam agar-agar yang tidak berwarna. Seterusnya, selepas beberapa hari, didapati agar-agar akan bertukar warna menjadi biru keseluruhannya. Seterusnya, dalam cecair, kita akan uji dengan menggunakan haplocuprum sulfat 2, iaitu yang berwarna biru juga, dan selepas beberapa jam didapati keseluruhan air bertukar berwarna biru. Manakala dalam gas pula, kita akan uji dengan menggunakan gas bromin yang berwarna dicampurkan dengan udara yang tiada warna. Seterusnya, didapati keseluruhan udara telah bertukar warna dalam beberapa minit sahaja. Oleh itu, jelas kelihatan bahawa dalam pepejal, kadar resapannya adalah yang paling rendah, manakala cecair adalah lebih tinggi kadar resapannya atau lebih cepat berbanding pepejal, dan gas kadar resapan berlaku paling cepat di dalam gas jika dibandingkan dengan pepejal dan juga cecair.